وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ربنا اشرح لنا صدورنا. اللهم ya Allah, lapangkanlah dada kami, wa yassir lana umurana, dan permudahkanlah segala urusan kami, wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana, dan bukalah simpulan lisan kami. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, kurniakan kepada kami ilmu yang bermanfaat, wa rizqan wasi'an, dan rezeki yang luas, wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 23 yang bermaksud, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan sekali-kali menyembah selain Allah. Wabil walidaini ihsana, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua ibu bapa kamu. Imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma, jika salah seorang di antara kedua ibu ayah kamu atau kedua-duanya itu sudah sampai usia yang lanjut dalam pemeliharaan kamu, fala taqul lahuma uff, jangan kamu kata pada mereka ah. Wala tanharhuma, dan jangan kamu tengking herdik kedua mereka. Wa qul lahuma qawlan karima, dan hendaklah kamu ucapkan ucapan yang mulia, perkataan yang mulia kepada kedua ibu ayah kamu. Wakhfid lahuma janahadz dzulli minar rahmah, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka dengan penuh kasih sayang. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan doakanlah kedua ibu ayah kamu dengan berkata, wahai Tuhanku, rahmatilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu aku kecil dulu. Surah Al-Isra ayat 23 dan ayat 24. Para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, jadi pada pertemuan kita kali ini kita sambung perbincangan dalam kitab Riyadhus Shalihin. Dalam kitab ini, pada pengajian yang lepas, seingat saya kita dah bincang bagaimana kelebihan, keutamaan orang yang berbuat baik kepada kaum keluarga, kaum kerabat, dan juga kawan-kawan ibu ayah kita. Ya, dalam perbahasan yang lalu, kebetulan masa itu kita sambut hari raya open house dan seumpamanya. Jadi kita dah bincang bagaimana satu hari datang seorang laki-laki Bani Salamah bertemu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Rasulullah, adakah saya masih berpeluang buat baik kepada kedua ibu ayah saya selepas keduanya meninggal dunia? Nabi jawab, boleh. Pertama,
as-salatu alaihima, kamu doakan kedua mak ayah kamu. Yang kedua ialah wal istighfaru lahuma, kamu mintakan ampun untuk kedua mak ayah kamu. Yang ketiga wa infadhu ahdihima min ba'dihima, yang tiga kamu tunaikan janji-janji kedua mak ayah selepas mereka meninggal dunia. Yang ketiga wasilatur rahimi, hubungkan kekeluargaan, orang yang tidak boleh putus keluarga dengan mak ayah. Maknanya darah daging mak ayah kita tadi kita hubungkan. Lepas mak ayah tak ada, pergi ziarah makcik, pakcik, adik-beradik mak, adik-beradik abah, anak saudara mak, anak saudara abah kita. Itu namanya dipanggil berbakti pada mak ayah yang telah tiada. Yang kelima wa ikramu sadiqihima, kamu muliakan kawan-kawan ibu ayah kamu pun berbakti pada kedua ibu ayah. Baik, hari ini yang punya kitab buka muka surat 189, 189 kitab terjemahan Riyadhus Shalihin ini. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, tengah hari ini yang kita nak bincang pula antara akhlak yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selain kita ni buat baik pada kaum keluarga, buat baik pada kawan-kawan mak ayah, antara adab yang mulia ialah haram berbuat derhaka kepada kedua orang tua, kedua ibu ayah kita. Ini yang diajarkan oleh Al-Quran, dan inilah yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kitab Riyadhus Shalihin ini antara kitab yang membincangkan akhlak. Kerana satu ilmu yang wajib kita pelajari ialah ilmu akhlak, ilmu adab ini. Maka itulah Imam Malik bin Anas satu hari datang Imam Syafi'i, menasihati Imam Syafi'i. Kata Imam Malik bin Anas kepada Imam Syafi'i, ya Muhammad, ta'allama, wahai Muhammad, ij'al ilmaka milhan wa adabaka daqiqan. Kata Imam Malik kepada Imam Syafi'i, wahai Muhammad, jadikanlah ilmu kamu macam garam dan adab akhlak kamu macam tepung. Ini cerita orang makan roti canai, buat kodok. Kita kalau bancuh tepung dengan garam ada banyak? Mestilah banyak tepung kan, garam sikit aja. Begitulah Imam Syafi'i dinasihati oleh Imam Malik, ilmu kamu tu macam garam, tapi adab akhlak macam tepung. Maknanya banyakkan adab, banyakkan dipanggil akhlak itu berbanding dengan ilmu. Sebab tu hari ini orang banyak ilmu, adabnya tak ada. Tidak ada adab dengan mak ayah, sampai tengking herdik mak ayah. Sedangkan kita dah sebut berulang kali, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, besok kita nak ditimbang atas timbangan al-mizan. Yang paling berat atas timbangan tu apa dia? Yang paling berat, Nabi kata athqalu, paling berat sekali atas timbangan mizan adalah khuluqun hasan, akhlak terpuji itu. Baca kita ni kena belajar akhlak, adab. Hari ini yang jadi masalah adab. Walaupun ibadat banyak, Rasulullah pernah sebutkan seorang perempuan yang mengurung kucing sampai mati. Walaupun dia tu Islam, mayangnya banyak, mayang jaga, tapi kerana tak beradab dengan haiwan, dihumban dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini adab ya. Jadi ini adab, ini akhlak yang diajarkan dalam Quran. Ini adab akhlak yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam adab-adab ini ialah tentang kekeluargaan, kekerabatan. Maka satu perkara yang mesti kita ingat ialah membuang sifat-sifat cela dalam diri kita. Dipanggil sebagai dipanggil apa dia? Takhalli. Sifat takhalli, membersihkan hati dan jiwa daripada
kecelaan, sifat mazmumah, sifat buruk. Baik. Qala Allah Ta'ala, firman Allah dalam Quran, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ard wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladhina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum. Surah Muhammad ayat 22 dan 23. Allah berfirman, fahal asaitum, maka apakah kiranya jika kamu sekalian berkuasa, kamu akan membuat kerosakan di muka bumi? Itu Allah tanya kita. Kalau kamu ni ada kuasa, kalau kamu ni ada pangkat, ada jawatan, ada kedudukan, Allah tanya, kamu nak buat rosak muka bumi ke? Satu. Yang kedua, Allah tanya, kalau kamu ni ada kuasa, adakah kamu nak memutuskan persaudaraan? Dia terjemah situ hubungan persahabatan. Saya lebih suka terjemah, adakah kamu nak putuskan kekeluargaan kamu tu? Dah ada pangkat, kan kita dah bincang ni dulu ni. Tapi di sini dibawa sebab tajuk mak ayah kita. Dah ada pangkat, tak nak mengaku mak lagi ke? Dah ada pangkat, malu ke nak digelar dengan nama ayah dia? Sebab ayah dia tak glamour nama. Dia dah jadi artis popular. Abah dia pula nama Jawa tu. Ada setengahnya dah tak mau guna nama abah, buang dah terus. Itu dipanggil bentuk-bentuk penderhakaan. Ya, maka Allah tanya, adakah kalau kamu ada kuasa, kamu nak putuskan keluarga, dah tak ngaku adik-beradik? Lalu Allah berfirman, ulaika, mereka itulah orang yang dilaknat Allah dan ditulikan telinga mereka dan dibutakannya penglihatan mereka tu. Jadi ayat ini ancaman. Ini kita nak buang, dipanggil sifat cela dalam hati manusia, supaya beringat-ingat kalau ada pangkat, jangan sampai kita ni tak mengaku mak ayah lagi. Ya. Ini benda yang berlaku dalam masyarakat dipanggil yang tak beriman. Apa yang sedih, orang Islam pun ada yang buat macam ni. Dah tak mengaku dah mak ayah dia, sebab dah ada kedudukan, ada kuasa. Allah harap ini namanya derhaka, penderhakaan. Batu kita kena ingat, Quran telah mengajar adab dan akhlak pada kita. Malah Allah bagi ancaman dengan 3 ancaman di sini. Pertama, Allah laknat orang tu. Yang kedua, Allah tulikan telinga dia, hati dia tu jadi tuli, tak dengar kata. Itu yang dipanggil keras hati. Yang tiga, buta mata hati dia, penglihatannya buta, dah tak nampak jalan benar dah. Allah Rabbi. Baik, ini ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ancaman yang pertama. Yang kedua, dulu kita bincang orang putus keluarga ni tak ngaku anak. Ini masalah ni pula ni, derhaka mak bapak sampai tak ngaku mak bapak pula dah sekarang ni. Ini pun derhaka juga nama dia. Baik, ayat yang kedua, wa qala ta'ala, firman Allah lagi, walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allah bih ay yusala wa yufsiduna fil ard ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 25, walladzina yanquduna ahdallah, orang yang merosakkan janji Allah setelah diikrarkan dengan teguh dan memutuskan apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan dan membuat kerosakan di bumi. Orang itu memperolehi laknat, kutukan, dan bagi mereka tempat kediaman yang terburuk sekali. Baik, ayat ini juga sebagai ingatan. Dalam surah Ar-Ra'd Allah sebut orang yang merosakkan janji dengan Allah. Kita ni ada janji dengan Allah ke? Jawapannya ada. Allah Ta'ala ingatkan balik dalam Quran. Sebab kita ni kan namanya insan. Insan tu kan daripada kalimah pelupa. Waktu lupa. Yang hari ni ada kuliah pun lupa.
Manusia ni memang lupa. Jadi lupa. Jadi oleh kerana lupa, Allah ingatkan balik kita ni pernah berjanji. Allah sebut dalam Quran, alastu bi rabbikum qalu bala. Dulu sebelum kita lahir ke dunia, kita duduk di alam ruh, alam arwah sebenarnya. Jadi di alam arwah ni Allah pernah tanya kita, Allah pernah tanya ruhmu, bukankah aku Tuhan kamu? Semua kata bahkan. Ya, itulah janji kita yang kita nak bertuhankan Allah. Maka itu bila lahir kita, lahir dalam kan kita ni sebenarnya bersih, bertauhidkan Allah. Itu yang Nabi kata, kullu maulud, semua manusia lahir bersih. Mak abah dia lah yang merosakkan dia. Mak abah dia ajar dia sembah patung. Mak abah dia ajar dia Tuhan ada 3. Mak abah dia yang mengajar dia tak payah bayar. Mak abah dia yang merosakkan. Sedangkan janji dia dengan Allah Ta'ala, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna ayyaqulu yawmal qiyamah inna kunna an hadha ghafilin. Allah sebut dalam Quran, Allah tanya manusia waktu belum lahir ni, kita ditanya oleh Allah, adakah aku Tuhan kamu? Semua kata ya, bahkan. Bala tu maknanya sure, betul kau Tuhan kami. Syahidna, kata malaikat kami saksikan. Tapi ayaqulu, kemudian Allah nanti ayat akhirat, jangan kamu kata kami lupa. Kami lupa dengan janji tu. Inilah banyak orang yang akhirnya mungkir janji dengan Allah. Janjinya atas dunia ni nak sembah Allah, pergi sembah batu. Ya, janji dengan Allah Ta'ala, kita ni nak ikut perintah Tuhan, pergi lawan perintah Tuhan, tak adil lah katanya, tak sesuai lah. Itu namanya orang yang merosakkan janji dengan Allah min ba'di mitsaqih, setelah diikrarkan. Jadi kita ni pernah berikrar di alam roh dulu yang kita ni nak sembah Allah sebenarnya. Maka itu dalam ilmu tauhid, anak-anak yang lahir semuanya bersih. Bersih tak bersihnya, mak abah dia lah corakkan. Saya bawa contoh, kita jumpa baby seorang tepi jalan, kita tak tahu anak siapa, anak Melayu ke, anak Korea ke, anak siapa. Ambillah budak tu, budak Korea mana nak, kita pelihara budak tu. Kita didik dia macam kita didik anak kita. Kita bila dia besar, kita ajar dia la ilaha illallah, kita ajar dia. Kita ajar dia Allah Ta'ala, Allah, kita ajar dia tak selawat Nabi, kita ajar dia tentang agama, kita ajar dia jadi orang Islam yang beriman, kenal Allah, kenal Rasul, sembahyang 5 waktu. Budak tu bila besar, Islam ke kafir dia? Islam dia. Kerana kita menyelamatkan akidah dia. Ambil pula anak Melayu dijualnya pada orang kafir, dipelihara oleh Kristian. Orang Kristian tu didik budak tu Tuhan Yesus, Tuhan Maryam, Tuhan Trinity. Budak tu asalnya Islam dia tu. Siapa yang rosakkan dia? Orang didik dia. Itulah namanya kita dah berjanji dengan Allah Ta'ala, ya. Sebab tu jaga. Sebab tu bila orang yang tadi sudah balik, dia nak masuk Islam, dia suruh dia revert dengan syahadah semula. Betulkan balik syahadah kamu. Itulah janji kita dengan Allah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang pertama. Yang keduanya, Allah berfirman, dan orang yang memutuskan apa yang Allah perintah, hubungkan. Kita ni diperintah hubungkan silaturahim, hubungan keluarga, jangan putus. Tiba-tiba yang pertama, dia rosakkan janji dengan Allah, disembah yang lain dari Allah. Yang kedua, dia putuskan perkara yang wajib dihubungkan, tak mengaku mak, tak mengaku adik ayah, tak mengaku anak, tak mengaku adik-beradik. Allah sebut apa dia? Allah sebut ulaika, mereka itu lahumul la'nah, untuk mereka laknat. Allah marah dengan macam ni, walahum su'udar, dan nanti tempat mereka balik seburuk-buruk tempat, maknanya neraka lah tempat dia. Itu ayat kedua bincang tentang penderhakaan. Tajuk kita ni derhaka. Ni tajuk kita ni, macam mana nak bersihkan hati daripada sifat cela ni. Sebab kita disuruh berakhlak dengan akhlak mulia.
Lawan akhlak mulia, akhlak cela. Jadi nak masukkan akhlak mulia, kena buang dulu sifat-sifat cela. Kalau para ulama menggambarkan macam kita ada satu mangkuk. Jadi hati kita ni tempat nak masukkan akhlak baik. Dari hati kita macam wadah macam bekas mangkuk. Jadi mangkuk ni sebelum kita nak masukkan sup apa dia, sup ekor ke apa ke, kita kena bersihkan dulu mangkuk tu. Sebab mi Bandung seminggu lepas tak buang-buang gitu. Dalam mangkuk tu ada mi Bandung 2 minggu lepas. Ada orang bujang beli mi Bandung tak basuh ke tak. Dia punya prinsip, tak apa, besok aku nak makan aku basuh lah. Tunggu nak makan basuh dah seminggu. Kalau ada dia nak masuk bihun, nak masuk dipanggil sup ekor tadi, kena basuh dulu. Barulah sup tu elok. Itu namanya hati kita macam tu juga. Nak masuk akhlak terpuji, akhlak cela kena buang. Atau akhlak kita dalam hati. Lepas tu kalau mangkuk tu tak dicuci, masukkan mangkuk tadi mi Bandung dah seminggu tak cuci, masukkan sup ekor, apa jadi? Itu orang ambil mangkuk tu dia pun lempar, dipanggil mangkuk hayun dipanggil. Tu asal usul mangkuk hayun. Tu mangkuk hayun. Itu yang perangai tak sudah macam tu lah tu. Allah Rabbi dah. Itu dipanggil kita nak buang sifat tu. Hadirin para jemaah yang dirahmati Allah. Baik, ayat yang ketiga. Ayat ketiga firman Allah. Ayat ni semua nak ceritanya pada kita, wajib kita ni menghubungkan keluarga dan fokus dia pada mak ayah ni nanti. Yang family dulu kita dah bincang dulu. Ini fokus pada mak ayah. Jadi jangan derhaka mak ayah ya. Firman Allah yang ketiga, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana ila akhiril ayah. Boleh tengok surah Al-Isra ayat 23, ayat 24 itu. Wa qadha rabbuka, Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu sekalian jangan menyembah selain Allah. Baik itu perintah Allah, perintah kita jangan sembah melainkan Allah, jadi kita sembah. Jangan sembah batu, jangan sembah kayu. Setelah Allah perintah sembah Allah sahaja, Allah perintah yang kedua, hendaklah kamu buat baik pada kedua ibu ayah kamu. Kata para ulama tafsir, betapa besarnya taat mak ayah diletakkan selepas sembah Allah. Jangan kamu hendaklah kamu buat baik pada mak ayah kamu. Jadi besarnya ketaatan pada mak ayah kita. Ni kita belajar ni dua target. Target yang pertama kita dengan mak ayah, yang kedua nak ajar anak-anak kita ni. Mereka pun wajib tahu ini perintah Quran. Di awal tadi saya dah kata antara ilmu yang wajib dipelajari bukan saja sembahyang, puasa, akidah, tauhid. Yang wajib dibelajar ialah akhlak. Akhlak ni wajib belajar. Fardu ain, bukan fardu kifayah. Akhlak ni fardu ain, tiap orang kena belajar. Maka Quran ajar kita antara akhlak yang hendak dibentuk ialah jangan berderhaka mak ayah. Allah sebut hendaklah kamu buat baik kepada kedua ibu ayah kamu dengan sebaik-baiknya. Kemudian Allah berfirman lagi. Allah ajar kita, imma yablughanna indakal kibar. Apabila jika salah seorang di antara keduanya ataupun kedua-dua ibu ayah kamu tadi dah sampai usia al-kibar, orang panggil usia yang lanjut. Baik, apa kita nak buat? Apa pesan Allah? Allah pesan yang pertama, kalau mak ayah kamu ataupun salah seorang daripada mak ayah tadi dah sampai usia lanjut, yang pertama, fala taqul lahuma uff, jangan kamu kata jangan. Ya, jangan. Yang kedua, wala tanharhuma, jangan kamu tengking herdik mereka. Yang ketiga, wa qul lahuma qawlan karima, bercakaplah dengan mereka dengan bahasa yang indah-indah, bahasa hormat, bahasa mulia. Lepas tu nanti saya nak sebutkan antara penderhakaan yang disebutkan dalam kitab Tarbiyatul Aulad ialah
Antara ucapan-ucapan yang kasar. Bila anak bercakap dengan abah dia begini, Abah apa tahu? Abah sekolah takat darjah 6 je, Abah diam dah lah bah. Saya ni bah universiti bah. Tu derhaka. Dengan mak ayah kita walaupun dia tak betul, jangan sebut begitu. Ini Allah ajar kita yang tiga, wa qul lahuma qawlan karima. Dia batulah dalam kitab Al-Azkar. Imam Nawawi sebut apa dalam kitab itu? Bila kita ni bukan saja mengajar orang tua, mengajar kita dan anak-anak, besok kalau dah tua, kata Imam Nawawi, pesan ke anak-anak kita, bila kita dah uzur, cakap dengan dia, janganlah kamu marah abah, jangan marah mak kalau kami dah tua nanti menyusahkan kamu. Jangan marah masa tu kami dah lemah. Kalau kami cakap berulang-ulang, jangan marah sebab masa tu kami dah lupa. Ya, tuan-tuan kena pesan. Sebab kita akan hadap zaman itu, dan kita pun menghadap zaman mak ayah kita sekarang. Mak saya ayah dah tak ada mak. Mak saya umur 78. Balik kadang-kadang melayan mak cakap tu, tajuk sama. Layan je lah. Anak saya takdir Allah Ta'ala masa PKP, dia sangkut di kampung, tak boleh balik. 2 bulan duduk dengan tok dia, tok mak dia. Dia cerita kat saya, tok kita sama. Kata tak apa, kamu layan je. Kadang tanya balik, kesalahan sama. Balik bila? Besok pukul berapa? Pukul 9 pagi mak. Dengan siapa? Dengan anak-anak dia. Bila balik? So, ulang balik sabar je kan. Layan je lah. Sebab tu kita pun kata Imam Nawawi, kena cakap dengan anak-anak kita. Kalau abah habis sudah sampai usia tua, kalau abah ngulang soalan sama, cakap kamu jangan marah lah. Masa tu kami dah lupa. Dan kalau kau marah, besok kamu pun serupa. Serupa menghadap zaman yang sama tu kan. Sebenarnya sebut begitu. Imam Nawawi pesan dalam kitab Azkar, dia pesan ke waris anak-anak, kalau kami menyusahkan, buat itu kencing dah terabur apa semua, maafkanlah. Sebab masa tu kami lemah, tak upaya dah nak buat apa. Kena buat, kena pesankan anak. Ini Quran pun pesan. Sebab ini memang berlaku dalam masyarakat, ya. Jadi Allah Ta'ala ajar kita, yang pertama, jangan kata jangan bantah. Yang kedua, jangan terkeng herdik. Yang tiga, bercakaplah mereka dengan bahasa yang indah, yang elok-elok. Yang keempat, waqfid lahum janaha dhulli minar rahmah. Waqfid lana janah. Janah ni dalam bahasa Arab ialah sayap. Jadi kalau tengok burung elang tu kan, dia kembang tu kan, dia dipanggil lambang keegoan elang tu kan. Tapi elang tu bila dia rendah, dia kan tutup sayap dia. Begitu juga kita, jangan mak ayah ni kena rendahkan diri kita dengan penuh kasih sayang. Walaupun kita ni pangkat besar, jabatan besar, duit banyak, rendah diri. Jangan cakap, mak apa tahu mak. Mak tu rumah diam-diam sudahlah. Saya yang bayar kat mak semua, jangan kata kecil hati orang tua tu. Baik. Dan juga yang keberapa? Yang kelima, doakan mereka. Allah ajar kita, maka jadilah suatu tanggungjawab kita sebagai anak. Jangan lupa doakan mak ayah kita. Sebab tu dalam bab yang lepas kita dah bincang, bila laki-laki Bani Salamah tu datang tanya Rasul, ya Rasulullah, adakah saya masih peluang buat baik pada mak ayah saya yang dah mati? Nabi kata boleh. Antara yang Nabi pesan ialah doakan mak ayah kamu. Inilah yang saya sebut tadi, dua. Pertama untuk kita dengan mak ayah kita. Yang kedua nak ajar anak-anak kita, esok abah tak ada, jangan kamu lupa doakan abah. Ya, ini pesan anak, esok jangan lupa kau beri abah allowance. Pak allowance ada anak dah mati, besok anak tak ingat tu. Allowance dah tak ada tak ya. Doa dia tu yang mustahab. Doa tu yang kendak. Ya. Sebab tu orang yang beruntung mati jasadnya tetapi tidak putus doa untuknya. Itu orang beruntung. Mati dah dia, tapi anak tetap doakan dia. Jadi Allah ajar kita, kalau mak ayah kita dah tua,
doakan mereka. Batu laki Bani Salamah tanya Nabi, boleh tak buat baik pada mak ayah? Nabi kata, doakan mak ayah kamu. Itu cara bakti pada mereka. Ya, hadirin hadirat para jemaah yang dirahmati Allah, dalam satu hadis yang lain disebutkan ada orang yang mati diletakkan di tempat mulia. Tempat mulia dia. Dia pun hairan. Dia kata, "Ai Rabbi, ayu syai'in hadha?" Wahai Tuhanku, macam mana aku boleh duduk tempat yang hebat ni? Apa jawapannya? Sabda Nabi, anak kamu mendoakan kamu. Anak tu mendoakan dia. Jadi kita jangan lupa untuk mak ayah kita, dan juga untuk kita. Misalkan anak-anak ni belajar tinggi-tinggi bagus, nanti dah belajar tinggi, jangan lupa doakan kami kalau tak ada. Buatlah sesuatu yang boleh menguntungkan kami nanti. Sebab orang yang beruntung ni, tuan-tuan ingat ya, yang beruntung pertama, mati jasadnya tapi tak putus doa untuk dia. Yang kedua, mati jasadnya tapi tak mati amalannya. Amalan dia masih ada. Ni siapa yang sedekahkan handphone ni, contoh wakaf, mati tuan dia contoh, pahala masih ada. Ni handphone ni, kalau ada orang wakaf kat ustaz, mati je, tapi tak ada yang buat, sekian dimaklumkan, pahala sebenarnya tu. Tak pahala lah. Sebab kita banyakkan wakaf tu, orang mati pahala berjalan. Itu namanya wakaf kan, sedekah kita tu. Yang tiga, mati jasadnya tetapi orang lain menyelesaikan masalah dia. Ini orang beruntung. Ya, tak masuk bab ni lagi, nanti masuk dalam bab hutang piutang. Mati ayah dia, anak selesaikan hutang abah. Itu dia panggil orang beruntung. Sebab hutang-hutang ni kan menyebabkan roh tu tergantung, tak dapat kemuliaan dia. Orang lain selesaikan, tak semesti anak lah, kawan-kawan selesaikan pemulik. Ya, baik, balik tajuk tadi. Jadi yang kelima, disuruh di situ doakan kedua orang tua kita. Jadi tengok doa ni. Doanya, Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Ini doa kita pada mak ayah kita. Rabbirhamhuma, ya Allah, rahmatilah, kasihilah, sayangilah kedua mak ayah saya sebagaimana kedua mereka mendidik saya waktu kecil. Doa ni tak boleh baca kod Arab, baca kod Melayu. Tapi inilah tugas kita sebagai anak-anak. Jangan tadah tangan dia minta dunia saja, nak kaya, nak naik pangkat, lupakan mak ayah. Jangan. Paling dahsyat angkat tangan, ya Allah, macam biasalah. Amin. Tu paling hebat doa. Macam biasalah. Ingat kedai mamak ke dia order. Allah Akbar. Hadirin hadirin, sebut, ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua ibu ayahku. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ini ada tertinggal kan ni? Qul rabbirhamhum dan doa lain. Rabbighfirli wali walidayya, ya Allah, ampunkan saya, ampunkan kedua mak ayah saya. Warhamhuma, dan rahmatilah kedua mak ayah saya macam mana mereka didik saya waktu kecil. Itu kalau baca secara singular. Kalau orang jadi imam, dia kena baca dalam bentuk plural, jamak. Ya, tak boleh imam baca untuk seorang dia saja. Dalam hadis Rasulullah bersabda, seorang imam yang mendoakan untuk dirinya seorang, dia telah mengkhianati makmum jemaah dia. Tu imam tahu, dia baca doa Rabbighfirli untuk dia seorang, makmum tak tahu, amin. Kata imam, padan bukan orang. Dia baca untuk dia seorang saja. Dia tahu, kalau dia tahu sengaja, hukumnya haram. Haram. Ya, dia khianat. Nabi kata dia telah mengkhianati jamaah dia. Okey, jadi kita jadi imam kena tukar daripada singular jadi plural. Maka Rabbighfirli, dia baca Rabbana ighfir lana dzunubana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Kita pun amin. Jadi sah kita amin kan ya. Sebab Rasulullah sebut,
bila imam membaca doa, makmum amin, Allah perkenankan minta dia. Jadi amin dah. Ya, jangan kita tak aminkan. Dan dalam doa itu, kalau tuan-tuan perhati elok-elok, coba lihat bagaimana bunyi doa itu. Ya Allah, rahmatilah kedua mak ayah saya sebagaimana equal sebagaimana dia didik kami waktu kami kecil. Reference kita waktu kecil tau. Dan itulah juga doa anak tuan-tuan pada tuan-tuan besok. Doa anak kita sekarang ni, anak kita kecil-kecil kat sekolah tu, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Apa kata anak-anak kita, akak-akak belakang tu, akak-akak dalam tu, dalam gelap dia memang beruzlah. Anak-anak kita doa, ya Allah, rahmatilah mak ayah kami, sayangilah mak ayah kami macam mana dia didik kami waktu kami kecil. Sebab itu dalam pendidikan banyak orang fokus waktu besar. Di waktu kecil tu paling mustahab. Sebab doa tersebut, rahmatilah mereka macam mana mereka didik kami waktu kecil. Waktu kecil anak-anak, jangan kita abaikan pendidikan dia. Tuan-tuan nak ajar anak makan tangan kanan ke tangan kiri, waktu bila nak ajar? Waktu kecil. Nak ajar anak semayang masa bila? 7 tahun tu dah suruh semayang. Maknanya nak ajar dia semayang, bacaan semayang sebelum 7 tu. Sebab 7 tu kita nak suruh dia semayang. Dia suruh anak kamu semayang umur 7. Pukul dia 10 tahun tu tak semayang, kita pukul. Itulah kita didik dia. Makan tangan kanan, mengenal Allah Ta'ala, apa semua kita didik dia waktu kecil. Maka waktu kecil tu banyak kita didik dia, banyak kita ajar dia tentang agama, tentang adab, tentang akhlak. Anak kita berkata, ya Allah, rahmatlah abah kami macam mana waktu kecil kami dulu. Waktu pendidikan ni paling mustahab waktu kecil. Waktu kecil ni lah kita kena didik anak-anak kita ikut agama Allah betul-betul. Ya, waktu kecil tuan-tuan hadirin para jemaah dirahmati Allah, waktu kecil jangan ajar anak biadab tengok dalam TikTok kan. Oh, anak dia sendiri buat rakaman, anak dia duk maki abah ni bodoh. Dia suka pula. Dapat view banyak, tapi tengok netizen kutuk dia, memang dia sentap lah. Memang betul tuan-tuan, kalau dia kecil dah didik dia kurang ajar, besok anak dia doa, ya Allah, kau rahmat abahku macam mana dia didik aku waktu kecil. Kalau waktu kecil dia didik anak tak semayang, itulah anak dia doakan. Macam mana dia didik waktu kecil. Waktu pendidikan anak-anak paling mustahab waktu kecil. Jangan kita bagi orang, jangan kita abaikan pendidikan anak-anak masa kecil. Dan digunakan kalimat di situ ialah kama rabbayani. Rabba ni namanya tarbiyah. Mengajar tak sama dengan tarbiyah. Kita ajar anak kita makan tangan kanan, itu namanya mengajar. Sekali aja makan tangan kanan. Tapi mendidik ini berulang-ulang kita ajar. Tangan kanan. Anak saya nombor 1 kidal, nombor 2 kidal. Anak tak ramai, 8 orang. Nombor 1, nombor 2 kidal. Nak mengajar dia makan tangan kanan memang take time dan memang mencabar. Sampai mak dia tanda pangkah lah. Ingat yang pangkah ni tangan kiri. Sampai letak dalam seluar nak makan tu, keluar balik kiri. Susah dia kekok kan budak kecil. Tapi lama-lama alhamdulillah. Susah tu. Macam tu juga kita nak latih dia bangun, nak latih dia baca Quran, nak latih dia waktu kecil. Memang susah. Tapi bila kita dah ajar dia mengenal Allah semua, itulah anak tadi berkata, rahmatlah, sayangilah ayah saya macam mana dia didik kami waktu kecil. Waktu kecil ni tuan-tuan, didik anak kita sungguh-sungguh ikut perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, beradab dengan akhlak yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau waktu kecil tu anak diabaikan,
Anak ni dipanggil tak diajar agama, tak diajar semayang, tak diajar. Nanti tengoklah kalau anak tu mengabaikan agama Allah, syariat Allah, anak tu kata, ya Allah, macam mana abah kami didik kami, kau rahmat takat tu je lah. Takat tu ya Allah kau rahmatnya. Anak tu yang doakan. Jadi kita ni kena ambil ingat ya. Ambil ingat dalam bab mendidik anak-anak waktu kecil ni besar, sehingga Allah jadikan doa kita pada mak ayah kita. Ya Allah, rahmatinlah mak ayah kami macam mana dia didik kami waktu kecil. Jadi mak ayah kita banyak dah jasa dengan kita kan. Moga Allah rahmat mereka sebanyak mana mereka dulu mengajar kita mengenal Allah, mayang, puasa. Kita sekarang giliran kita pula untuk kita buat sebaik mungkin dengan anak-anak kita. Besok giliran kita pula anak-anak doakan, ya Allah rahmatilah mak ayah kami itu. Amin. Baik, para jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, habis. Maka saya nak ringkaskan sikit dalam tempoh ada 2 minit lagi kita nak habiskan. Berhubung dengan penderhakaan ini, dalam tajuk kita ni, derhaka pada mak ayah ni suatu dosa yang besar yang kita nak buang. Saya nak rujuk dalam kitab Tarbiyatul Aulad oleh Syekh Abdullah Nasir Ulwan, macam mana huraian beliau berhubung dengan bagaimana kalimat-kalimat tadi disebutkan, jangan herdi, jangan tengking, jangan, dan hendaklah kita rendahkan ego kita depan mak ayah. Maka kata Syekh dalam kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam, kata beliau, antara perkara yang menyebabkan penderhakaan ialah memandang rendah pada ibu ayah waktu dia marah. Pandang rendah. Apa tu? Mak apa tu? Diam-diam boleh tak? Tu terhaka. Jangan pandang rendah. Walaupun mereka memang kadang-kadang bercakap salah, tapi adab kita kena cakap baik dengan dia. Terangkan, tak betul begitu. Kau betul, dia kata kita tahu pula. Apa dulu makan geram? Diam je lah. Jawab pun kadang-kadang memang susah kan. Itu namanya hadirin hadirat adab kita lah. Satu. Yang kedua kata Syekh dalam kitab ini, antara punca penderhakaan ialah malu nak dikenal dengan nama mak ayah dia. Siapa ayah awak? Terutama sekali kata Syekh, jika anak tadi telah menduduki pangkat tinggi, ada kedudukan dalam masyarakat, dah punya nama, ya, dah jadi artis, abah dia nama jauh. Jadi kalau pakai nama tu dipanggil tak komersial. Malaysia tak ada, alhamdulillah. Ni orang putih biasa tak nak pakai nama dia tak komersial, bubuh nama lain. Padahal Hermantino, Aimantino tu bapak Jawa Tino, aku je. Tak apa dah, bubuh Aimanti. Jangan tapi dia tak buat itulah. Ni contoh. Kita pun macam tu je. Nama abah tak berapa glamour sangat, kadang nama abah tak sedap. Rasulullah hanya izinkan tukar nama ni kalau nama itu membawa maksud yang tak elok. Itu Nabi izin kita tukar. Islam benarkan tukar. Malah Rasulullah pernah tukar nama yang tak elok itu kepada yang lebih baik. Itu tak apa. Yang kedua. Yang tiga, kata Syekh, bila seseorang anak tadi tak mau beri nafkah pada mak ayah dia yang miskin, sehingga mak ayah tadi buat pengaduan di mahkamah untuk mendapatkan keadilan, sedangkan mak ayah yang susah ni nafkah atas anak laki-laki, ingat ya. Lepas tu nafkah ni benda wajib, kecuali dah mak ayah dia tadi ada pencen. Tu tak apa, abah ada pencen abah pun tak banyak, 2,500 boleh tanggung nak seorang. Tak apa, kita tak beri nafkah sebab abah ada duit. Tapi kalau abah susah, mak susah, wajib anak-anak tanggung nafkah, kena beri nafkah. Kalau mak dah tinggal seorang, abah dah tak ada, lebih-lebih lah wajib beri nafkah. Tiba-tiba tak diberi. Mak tadi buat tuntutan di mahkamah, abah tadi buat tuntutan di mahkamah. Ini berlaku kes di mana itu hari masuk berita, menang kes. Dalam Islam anak tu dianggap derhaka. Kita jangan buat begitu kan. Na'udzubillah min dzalik. Baik, antaranya lagi kata Syekh dalam kitab ini ialah apabila anak-anak menganggap dirinya sama taraf dengan abah dia dah sama taraf dengan abah, jadi dia pun rasa
dia dah boleh ambil alih kuasa semua sekali, sampaikan dipanggil abah pun dah tak panggil abah dah, tak panggil daddy dah, panggil nama je. Ini tak berlaku masyarakat kita. Tapi kalau dibiarkan, dia boleh jadi. Kerana benda ni dulu pun tak berlaku dalam masyarakat barat, kan dah berlaku di barat. Abah dia panggil nama je. Itu juga derhaka ya. Ini satu benda yang mesti kita maklum dan kita didik. Jadi saya ambil sikit dalam kitab ini. Ada 2-3 perkara lagi, nanti kita sambunglah mulai akan datang, supaya benda ni dapat kita maklum. Satu daripada adab yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW ya. Saya ambil campur-campur ni sebab kitab ni tebal, jadi saya lompat-lompat. Sebab kalau nak khatam ni, dia akan khatam tahun 2222. Atau nak baca kitab ni pula, dia akan khatam 2232. Dia tak khatam, kita khatam dululah. Itu saya ambil campur-campur supaya kita ingat. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Semoga Allah rahmati dan berkati kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.